Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri tafsir Al-Quranul Karim. Iaitu kita akan membaca, kita akan mensyarahkan tafsir daripada tafsir yang dikarang oleh Samahatul Ustaz Al-Imam Al-Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashur, daripada tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Kita sudah selesai buat 2 siri tafsir surah Al-Qad sebelumnya. Kita habiskan dalam 2 sesi lah. Dan hari ini kita akan masuk dalam surah yang baru, iaitu surah Al-Bayyinah. Surah ni pun nampak gaya kena buat dalam 2 sesi juga, tapi saya cuba habiskan surah ini di dalam sesi ini sahajalah, 1 sesi saja. Kalau sempat lah, kalau tak sempat kita akan buat 2 sesi lah. Surah ini dinamakan surah Al-Bayyinah. Kalau ikutkan susunannya, dia berada di dalam juzuk yang ke-30 dan tertibnya selepas surah Al-Qad. Surah ini ada kaitan jugalah kalau kita nak mengambil tafsiran di dalam ilmu Al-Munasabah. Ilmu Al-Munasabah tu ilmu turutan ayat ataupun turutan surah. Dia mempunyai kaitan dengan ayat-ayat sebelum ni. Dia mempunyai kaitan dengan surah Al-Qad. Dia mempunyai kaitan dengan surah Al-Alaq. Dan dia mempunyai kaitan dengan surah At-Tin. Ikut tertib ni dia berturutan. Itu kita panggil sebagai ilmu Al-Munasabah. Ilmu munasabah surah dan ilmu munasabah ayat. Kita nampak surah ni surah berasingan. Tapi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia sebenarnya ada kaitan di antara satu sama lain. Dan seolah-olah dia berturutan. Ini subhanallah, mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk kepada manusia seluruhnya, sekalian alam. Surah yang kita akan tengok sekarang ni ialah surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ini di dalam bahasa Arab ialah bermaksud evidence ataupun pembuktian. Kan kalau di mahkamah kita nak meyakinkan hakim, kita kena bagi bayyinah. So bayyinah ini di dalam bahasa Arab bermaksud pembuktian. Seperti mana di dalam bahasa Arab, di dalam konteks pembuktian orang yang menuduh, kan dikatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ni konsep al-bayyinatu 'alal mudda'i, iaitu bukti itu ke atas orang yang menuduh, wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah itu ke atas orang yang menafikan. Al-bayyinah. So surah Al-Bayyinah ini, Al-Bayyinah itu sendiri bermaksud pembuktian, ataupun di dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai evidence. So Al-Bayyinah, evidence. So surah ini ialah surah Al-Bayyinah. Surah berkaitan dengan pembuktian. Tapi pembuktian apa? Ni kita akan tengok. Surah ini kalau tafsir Ibn Ashur dimulakan dengan nama-nama surah, dan dikatakan oleh Ibn Ashur surah ini dinamakan sebagai surah, kalau mengikut kalam An-Nabi SAW, surah ini dinamakan sebagai surah Lam yakunil ladzina kafaru. Ini kalau berdasarkan kalamun Nabi SAW, tusamma hadhil surah bisurah Lam yakunil ladzina kafaru. Itu juga di dalam riwayat-riwayat yang lain. Seperti mana Ibn Ashur syarahkan, di mana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab inna Allah amarani an aqra'a alaik lam yakunil ladzina kafaru. Seperti mana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, daripada Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan aku untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru. Maksudnya kalam Nabi tentang surah ini ialah surah lam yakunil ladzina kafaru. Ini seperti mana disokong oleh riwayat-riwayat. Seperti mana yang kita baca tadi, riwayat Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik. Begitu juga ada juga yang mengatakan bahawa dinamakan juga surah ini di dalam kitab-kitab tafsir yang besar. Fi mu'zam kutubut tafsir wa kutubus sunnah. Di dalam kitab-kitab tafsir yang besar dan juga di dalam kitab-kitab sunnah sebagai surah lam yakun. Ada juga dikatakan surah lam yakun. Biiktisar an awal kalimah minha, diringkaskan daripada lam yakunil ladzina kafaru, lam yakun. Kan. Ada juga di sebahagian mushaf-mushaf disebut surah ini sebagai surah qayyimah. Di mana datang qayyimah? Sebab dalam ayat ini ada beberapa tempat Allah sebut qayyimah, fiha kutubun qayyimah. Maksudnya berkaitan dengan pembuktian. Qayyimah ni ialah satu benda yang qayyim. Wa aqim wajhaka lid-din hanifan. Qayyim ni satu yang benar, satu yang suci, satu yang solid. Qayyimah. Wa kadzalika fi ba'dit tafasir, begitu juga di dalam beberapa tafsir menyebut sebagai surah Al-Qayyimah. Dan dinamakan juga di dalam sebagian surah sebagai surah Al-Bayyinah. Kan, ini beberapa perbahasan tentang nama surah ini. Dan juga ada yang mengatakan bahawa surah ahli kitab. Kerana apa? Ayu liqauli ta'ala lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Kerana Allah menyebutkan tentang ahli kitab di dalam surah ini. Ahli kitab ni siapa? Iaitu puak Nasrani dan puak Yahudi, puak Nasrani lah, dan Yahudi, ahli kitab. Ni juga dinamakan surah Al-Bariyah. Surah Al-Bariyah juga, dan juga dinamakan surah Al-Infikak, Munfakkina. Begitulah nama-nama surah. Fahadhihi sittatun asma, dan inilah 6 nama bagi surah ini, iaitu surah Al-Infikak, surah Al-Bariyah, juga dinamakan surah Ahlil Kitab, juga dinamakan surah Al-Bayyinah, juga dinamakan surah Al-Qayyimah, juga dinamakan surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru. 6 nama bagi surah Al-Bayyinah ini. Ini Ibn Ashur memulakan perbahasan dalam nama-nama surah. Begitulah nama-nama surah. Nama-nama bagi surah Al-Bayyinah. Begitu juga Quran. Quran pun ada beberapa nama kita dah bahaskan. Ada yang nama Al-Quran, ada nama Al-Furqan, kan ada yang dinamakan Al-Kitab. Ini nama-nama bagi Al-Quran, dan ini juga nama-nama bagi suratul Bayyinah. Dan surah ini semua surah penting. Surah ini pun penting kerana surah ini tentang apa kaitan surah ini dengan ayat yang sebelum ni. Surah ini tentang bagaimana Allah mahu menyeru kepada kaum musyrikin dan juga kaum ahli kitab ini yang masih ragu-ragu untuk menerima dakwah Nabi SAW, dengan memberikan bukti-bukti. Apa buktinya? Antaranya ialah dengan Nabi SAW, buktinya dengan wahyu. Mereka ini sebelum ini kenapa mereka ini berbeza dengan musyrikin? Ahli kitab berbeza dengan musyrikin. Musyrikin ni mungkin boleh jadi daripada penyembah al-asnam, penyembah berhala. Tapi ahli kitab ini kenapa dicela dengan celaan yang besar? Kerana mereka ini adalah pengikut agama Samawi sebelum ini. Mereka ini ialah orang yang menyembah kitab, bukan menyembah al-subhanallah, bukan menyembah kitab, menyembah ajaran, mengikut ajaran para nabi sebelum ini. Antaranya ialah kita ambil contoh kaum Nasara. Kaum Nasara ni kita panggil sebagai ahli kitab. Kenapa? Kerana mereka ini ialah pengikut agama Nabi Isa.
Nabi Isa diturunkan kitab Injil kepadanya. So ini ahli kitab. Ahli kitab zaman Nabi ini, mereka mengikut ajaran Injil. Ahli kitab lagi siapa zaman Nabi? Ialah golongan-golongan yang mengikut ajaran Taurat. Ini ialah ahli kitab. Kenapa kita panggil nama ahli kitab? Kena ingat bahawa ahli kitab ni ialah orang yang mengikut ajaran Injil dan mengikut ajaran Taurat. Ini ahli kitab. Musyrik ni ialah mungkin daripada penyembah al-asnam, penyembah berhala, orang yang musyrik, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini musyrik. Tapi Allah dahulukan dengan ahli kitab di dalam surah ini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru, dan orang-orang kafir dari ahli kitab. Mereka ni kafir, dua-dua kafir. Maksudnya ingkar dengan Al-Quran, ingkar dengan Nabi SAW, dua-dua kafir. Tapi kafir min ahlil kitab wal musyrikin, orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang kafir daripada kalangan musyrikin. Kafir yang sama tapi golongan yang berbeza. Lam yakunil ladzina kafaru, tidak orang-orang kafir daripada ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, iaitu pengikut Injil dan juga pengikut kitab Taurat, serta orang-orang musyrik tidak akan melepaskan diri mereka daripada kepercayaan dan amalan masing-masing, amalan agama masing-masing, sehinggalah datang pada mereka bukti yang jelas dan nyata. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehinggalah datang kepada mereka bukti yang jelas dan nyata. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, iaitu seorang rasul daripada Allah. Rasulun minallah, iaitu seorang rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membacakan kepada mereka suhufan mutahharah, lembaran-lembaran suci, fiha kutubun qayyimah, yang mana di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Sekali lagi kepada ahli kitab, iaitu dan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil, tidak berpecah belah melainkan setelah datang pada mereka bukti yang jelas dan nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Wa yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah wa dzalika dinul qayyimah, dan mereka mendirikan sembahyang serta mendirikan zakat, memberikan zakat, dan yang demikian itu agama yang benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sekali lagi Allah mendahulukan ahli kitab, iaitu sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam, kekallah mereka di dalamnya, mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adnin, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah redha akan mereka dan mereka pun redha akan nikmat balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika liman khasyiya rabbah, balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Disebutkan lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir ini tidak, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin, maksudnya lam yunfakkina, maksudnya mereka ini tidak akan berlepas. Maksudnya mereka ini golongan-golongan yang teguh pendirian mereka dengan agama-agama mereka, dengan amalan-amalan mereka, dengan pegangan-pegangan mereka. Ini Allah nak cerita kepada kita tentang sikap ataupun sifat orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab di dalam Al-Quranul Karim. Lam yakun, tidak akan munfak. Munfak ni melepaskan diri mereka. Siapa dia? Iaitu alladzina kafaru, iaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, daripada kalangan ahli kitab. Penting disebutkan di sini sebab ahli kitab ini mereka merupakan golongan yang besar. Golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Even sekarang Nasrani pun besar. Maksudnya golongan yang paling besar selepas Islam di dunia sekarang ini pun masih lagi agama Nasrani.
iaitu agama Kristian. Maksudnya tegarnya penganut agama Nasrani ini dan juga tegarnya pengikut agama Yahudi ini. Dua-dua ni kita panggil ahlil kitab min ahlil kitab, iaitu mereka yang beriman dengan ajaran kitab tauhid daripada langit, tetapi kini telah diseleweng, iaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa yang menghasilkan agama Nasrani, dan kitab Taurat daripada Nabi Musa yang sekarang ni agama Yahudi. Kan? Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehinggalah datang kepada mereka al-bayyinah, sehinggalah datang kepada mereka al-bayyinah. Maksudnya kena lahirkan, kena kemukakan bukti kepada mereka supaya mereka dapat melepaskan diri daripada pegangan agama mereka, iaitu agama-agama yang telah diselewengkan tadi. Al-Bayyinah ni dikatakan apa? Al-Bayyinah ni tadi dikatakan bahawa ini Ibn Hashim menyebut tentang munfakin tadi. Maksudnya mereka ni orang ahli kitab ni jelaslah. Tafsir ahli kitab ni jelas, iaitu pengikut ajaran Injil dan Taurat. Maksudnya itu jelas tafsiran itu. Dan munfakin ni apa? Lam yakun, tidak akan. Munfakin, apa munfakin ni? Ibn Hashim mensyarahkan tentang munfakin. Ta'wil munfakin, iaitu ta'wil makna munfakin bermakna al-khuruj an imhalillahi wa iyyahum wa masirahum ila mu'akhizatihim wa huwa Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah mentafsirkan al-munfakin ni tentang mereka keluar kan daripada pegangan agama mereka ni, membebaskan, tahrir kan. Juga mereka ini apa, bi'anahu anil kufr, juga daripada kekufuran mereka, iaitu melepaskan daripada kekufuran mereka. Bi'anahu anil kufr, maksudnya mereka melepaskan diri, mereka mengeluarkan diri mereka daripada kekufuran. Maksudnya lam yakun, tidak akan, mereka tidak. Kalau kita nak mengambil konteks keluar daripada kekufuran, Allah sebut lam yakun, mereka ni tidak akan keluar daripada kekufuran mereka. Lam yakun munfakin, mereka tidak akan keluar. Kalau kita mengambil konteks munfakin itu ialah al-kuf kan, au anil ittifaq anil kuf, wa huwa lil fakhr wa Abi Hayyan. Ini beberapa pandangan daripada Imam Al-Fakhruddin dan juga daripada Abi Hayyan. Maksudnya mereka tidak akan melepaskan diri daripada keadaan mereka itu, keadaan kekufuran itu, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehinggalah didatangkan kepada mereka itu bayyinah, bukti ataupun evidence kan. Al-bayyinah ni apa? Al-bayyinah ni iaitu ar-rasul, rasulun minallah, dan Allah datangkan rasul kepada mereka. Kalau zaman dulu Allah datangkan rasul-rasul kan, kalau zaman Nabi Musa Allah datangkan Nabi Musa, kalau atau zaman ni Allah datangkan Nabi Isa kan, dan akhir zaman ni Allah datangkan satu lagi rasul penghabisan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta, sehinggalah datangnya rasul, dan Allah dah datangkan rasul supaya mereka melepaskan diri mereka daripada keadaan kekafiran mereka kan. Ini di antara nikmat Allah kepada kita. Allah mendatangkan rasul, rasulun minallah, bi annahu rasulun minal malaikah yaslu alaihim suhufan min indillahi, wa huwa fi ma'na qaulihi ta'ala yas'alunaka ahlil kitab an tunazzala alaihim kitaban minas sama'. Dan apa ni, yang mana ahli kitab ini, dan diturunkan ke atas mereka kitab daripada sama', daripada langit. Diturunkan kitab daripada langit, dan diturunkan rasul ini ialah bi annahu rasul minal malaikah, yang rasul yang diturunkan kepadanya kitab, yang membacakan kepada mereka suhufan min anillah, kitab-kitab ataupun suhuf lembaran-lembaran, lembaran-lembaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan sebagai rasul di dalam ayat ini. Didatangkan kepada mereka rasul untuk mengeluarkan mereka daripada keadaan kekafiran mereka. Sebab itu mereka kata, sebab mereka ini lam yakun munfakin, mereka ini tidak akan melepaskan diri mereka daripada keadaan mereka kekufuran itu, tapi didatangkan rasul. Kononnya dengan datang rasul itu boleh melepaskan diri mereka kan. Rasulun minallah yaslu suhufan mutahharah, iaitu rasul daripada Allah yang membacakan untuk mereka lembaran-lembaran suci, fiha kutubun qayyimah
Dan evidence satu lagi ialah Allah datangkan dua evidence, kan? Iaitu pertama sekali ialah al-bayyinah ni apa? Al-bayyinah ni pertama sekali ialah Rasul yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran suci. Dan lembaran-lembaran suci itu juga evidence, iaitu bayyinah. Iaitu dikatakan itu fiha kutubun qayyimah, iaitu di dalamnya. Nya tu apa? Iaitu di dalamnya, di dalam suhuf tadi. Di dalam lembaran-lembaran tadi. Di dalam kitab-kitab tadi dikatakan kutubun qayyimatun. Iaitu itu satu benda yang merupakan kitab yang mengandung di dalamnya pengajaran-pengajaran atau pelajaran al-qayyimah yang solid, yang kuat, yang kukuh. Ini qayyimah. Ini evidence. Uh, uh, uh. Kemudian dikatakan di sini itu al-bayyinah. Kalau kita nak carahkan al-bayyinah, apa maksud bayyinah? Rasulun minallah, ini al-bayyinah itu Rasulun minallah sufah mutahharah fiha kutubun qayyimah. Lepas tu kalau Rasul tu sebagai memberi peringatan, Rasul tu memberikan pengajaran, Rasul itu memberikan penyaksian kepada mereka. Ini Rasul. Kemudian wama tafarraqal ladzina utul kitab. Sekali lagi disebut ahli kitab. Wama tafarraqal ladzina utul kitab, dan orang-orang Yahudi dan orang ahli kitab ni daripada Yahudi dan Nasrani ini yang diberi kitab tidak berpecah-pecah, melainkan setelah datang pada mereka bukti yang jelas dan nyata. Maksudnya datang bukti mereka berpecah. Berpecah apa maksudnya? Mereka boleh berpecah daripada agama mereka dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tafarraq walam yakul wama tafarraqu. Ni wama tafarraqal ladzina utul kitab. Maksudnya ayat yang keempat ni khusus kepada ahli kitab. Wama tafarraqal ladzina utul kitab, dan berpecah belah orang-orang yang kepadanya mereka mendapat yang memiliki kitab, iaitu ahli kitab tadi. Dikatakan walam tafarraqa, tidak dikatakan walam tafarraqu. Walam tafarraqu ini maksudnya termasuk semua musyrik. Tapi ayat ini kepada ahli kitab. Wama tafarraqa walam yakul wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'asumul bayyinah. Maksudnya ayat ini walam tafarraqal ladzina utul kitab. Maksudnya ayat ini tidak berpecah-pecah ahli kitab, iaitu kaum Nasara dan Yahud, illa min ba'di ma ja'asumul bayyinah. Dan sebab tu dikatakan sekali lagi bayyinah. Dua kali Allah sebut tentang bayyinah. Dan dua kali juga Allah sebut tentang qayyimah. Sebab tu kita dah tengok daripada awal tadi, nama-nama lain bagi surah ini ialah antaranya ialah surah Al-Qayyimah ataupun surah Al-Bayyinah tu kan. Dan tujuan disebutkan Al-Bayyinah di sini ialah untuk maksudnya fa innallaha arsalahu kama wa'adahum anbiya'ahum. Maksudnya Allah telah menjanjikan kepada mereka, Allah telah menghantar kepada mereka seperti mana yang dijanjikan kepada mereka ialah nabi-nabi mereka. Kalau sebelum ni zaman dihantarkan al-amsal seperti mana Ilyas wal Yasa, kemudian dihantarkan Ilyas dan dihantarkan Yasa, dihantarkan kepada mereka Nabi Musa, dihantarkan kepada mereka Nabi Isa, min qabli wa hiya bayyinah Isa. Sebelum ni dihantarkan bayyinah Isa dengan bukti Nabi Isa sebagai bayyinah kepada mereka. Fatafarraqu fil iman, dan mereka ni berpecah belah di dalam iman. Fanasya'a min tafarraquhum khudus millataini al-yahudiyyah wan nasraniyah. Kan? Dan berpecah ini beberapa contoh mereka berpecah. Wa matafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'asumul bayyinah. Ketika mana Allah menghantar bayyinah Isa, fatafarraqu fil iman bihi fanasya'a min tafarraquhum hudus millataini al-yahudiyyah wan nasraniyah. Mereka ni berpecah kepada dua agama lain pula, iaitu agama Yahudi dan agama Nasrani. Itulah. Ini perpecahan agama Samawi kan. Ini Allah memberikan beberapa contoh tentang wa matafarraqal ladzina utul kitab min ba'di ma ja'asumul bayyinah. Wal murad bit tafarraqa baina Israil baina mukadzib li Isa wa mu'min bihi wa ma amana bihi illa nafara qalil minal yahud. Dan tujuan dan maksud tafarruq di sini ialah tafarruq baina Israil, perpecahan di kalangan Bani Israel, baina mukadzib li Isa, dan di antara orang yang mendustakan Nabi Isa dan orang yang beriman dengan Nabi Isa. Dia beriman, maksudnya tafarruq, maksudnya kalau zaman
kalau Nabi turun itu untuk memberikan bukti-bukti, sebahagian mereka split, ada yang beriman dan ada yang kufur. Ni mereka split. Maksudnya kalau tidak datang bukti, mereka kufur semua. Dalam keadaan asal mereka kufur. Kan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin. Maksudnya mereka dalam keadaan kufur. Kerana asal mereka kufur. Datang bayyinah ini tafarraq. Mereka berpecah. Maksudnya ada yang kufur, ada yang iman. Zaman Nabi Musa ada yang kufur, ada yang iman. Zaman Nabi Isa ada yang kufur dan ada yang iman, yang ada yang beriman. Wa ja'ala tafarruq kinayah an inkar al-bayyinah. Lianna tafarruqahum kana ikhtilafan fi tasdiq bayyinah Isa alaihi salam. Ini bagaimana keadaan Nabi Isa, kedatangan Nabi Isa. Dan ja'ala tafarruq, dan dijadikan tafarruq ini, perpecahan ini, kinayah an inkar. Satu bentuk kinayah ataupun satu bentuk kinayah kepada keingkaran terhadap bayyinah tadi. Lianna tafarraqahum, kerana perpecahan mereka itu merupakan ikhtilaf, merupakan perbezaan di dalam membenarkan bayyinah. Maksudnya ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Yang tidak membenarkan ni ingkar, yang membenarkan ni beriman. An tasdiq bayyinah Isa alaihi salam. Maksudnya dalam kisah ni, yang tasdik itu yang beriman, yang kadzib itu yang kufur. Itu tafarruq, terpecah, berpecah, terpisah. Terpisah di antara yang hak dan yang batil. Itu pentingnya al-bayyinah. Al-bayyinah ini akan menyebabkan ada yang beriman dan ada yang tidak beriman kepada bayyinah tadi, pada bukti tadi. Bukti apa tadi? Al-Rasul dan kitab yang kita sebut tadi. Wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, lahuddin hunafa, kan. Dan tidaklah, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah. Maksudnya kita nak datangkan bayyinah ni bukanlah kita nak ajak mereka ni apa-apa pun. Kita nak datangkan bayyinah kepada mereka ini hanya semata-mata untuk mengajak mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala, kan. Illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lahuddin hunafa, iaitu kepada agama yang hunafa, yang hanif tadi, yang lurus tadi. Apa lagi kita nak ajak mereka? Iaitu menajak mereka wa yuqimus solah, iaitu mendirikan solat, wa yu'tuz zakah, dan juga memberikan zakat, wa zalika dinul qayyimah. Dan inilah dia ialah agama-agama yang ialah agama yang benar. Maka Nabi dari dulu lagi membawa agama yang benar. Nabi Isa, Nabi Musa, semua nabi-nabi sebelum ini mengajak manusia kepada ad-din hanif, agama yang hanif. Sebab itu disebutkan di sini, kita menyeru kepada kaum musyrik, kita menyeru kepada ahli kitab ni, iaitu dinul qayyimah, agama yang qayyimah. Allah menurunkan Rasul dan kutubun qayyimah. Allah menurunkan Rasul dan kutub qayyimah. Dan Allah mengajak mereka kepada dinul qayyimah. Maksudnya Allah menggunakan istilah qayyimah yang jelas, solid, yang kukuh, kan. Inilah dia din al-qayyimah, untuk mengajak mereka ke arah din qayyimah. Padahal kita mahu menyeru mereka ni kepada din qayyimah. Iaitu din qayyimah ni apa? Iaitu ya'budullaha mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah secara ikhlas. Wa yuqimus solah, mendirikan solat. Wa yu'tuz zakah, itu memberikan zakat. Inilah dia ajaran dinul qayyimah. Yang mana yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan ad-din pun maksudnya at-ta'ah. Maksud din tadi at-ta'ah juga, iaitu ketaatan. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, qulillah a'bud mukhlishan lahu dini. Katakanlah Allah, aku beribadah kepada Allah dengan mukhlis, dengan seikhlas-ikhlasnya. Kan, ni maksudnya ketaatan kepada Allah. Kita mahu menyeru kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa ni jamak hanif. Din hanif, agama hanif. Dikatakan sini hunafa. Hunafa ni ialah jamak kepada hanif, iaitu kata nama yang banyak kepada hanif.
wa huwa laqab allazi yu'minu billahi wahdahu duna syarik. Qala ta'ala, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Seperti mana Allah sebut di dalam ayat yang lain, qul innani, katakanlah sesungguhnya aku, hadani rabbi, telah mendapat petunjuk daripada Tuhanku, ila siratim mustaqim, iaitu petunjuk pada jalan yang lurus, dinan qayyiman. Kalau Allah menyebut qayyim, iaitu beri petunjuk padaku jalan yang lurus, dinan qayyiman, agama yang teguh, agama yang benar, kan, millata Ibrahim, iaitu jalan Ibrahim, hanif, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah menjadi daripada golongan-golongan yang musyrik, golongan-golongan yang tidak membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud hanif, hunafa. Maksudnya kita mahu menyeru pada din qayyim, kita mahu menyeru pada din hanif. Ini adalah bagaimana Allah seru di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita nak kata bahawa agama-agama mereka menyeleweng. Kita mahu ad-din al-qayyim, iaitu agama yang benar. Itu as-salam al-Islam Karim. Wa iqamatis salah min usul syariah at-Taurat kullu sabah wa masa. Ayat ni ialah ayat makiyah, iaitu belum ada perintah solat 5 waktu. Kenapa Allah sebut tentang wa yuqimus salah? Maka nak mengatakan bahawa yuqimus salah ini wa iqamatis salah min usul syariah. Ibnu Asyur mengatakan bahawa iqamatis salah ini, mendirikan salat ini, sebahagian daripada usul syariah, asas syariah. Maksudnya bukan hanya syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariah Nabi yang lain juga ada iqamatis salah, tapi bentuk-bentuknya berbeza. Bentuk syariat solat di dalam Nabi Muhammad berbeza. Kita ada 5 waktu sehari semalam. Dikatakan iqamatus salah min usul syariah at-Taurat. Waktu tu syariat Taurat juga ada iqamatus salah kullu sabah wa masa, pada setiap pagi dan setiap petang. Dan wa ita zakah, maksudnya zakat juga dah disyariatkan pada nabi-nabi yang terdahulu. Mana dikatakan mafrud fit Taurat, difardukan di dalam Taurat. Fardan muakkidan, fardan muakkad, maksudnya tuntutan yang wajib. Kan? Ini di antara dikatakan bahawa ajaran-ajaran nabi terdahulu itu yang dikatakan sebagai ad-din al-qayyimah. Syariat membawa syariat, nabi-nabi membawa syariat. Kita menyeru kepada ahli kitab, kita menyeru kepada kaum musyrik kembali ke syariat, syariat yang benar, berasaskan ajaran nabi yang benar. Rasulun minallah, iaitu nabi daripada Allah Subhanahu wa taala, minallah yaslu suhufan mutahharah, yang membacakan kitab-kitab yang suci, sebagai kutubun qayyimah, sebagai kitab yang kukuh, yang benar, dan mengajak pada dinun qayyimah. Lepas tu di alam yang lain kata wa hadza ilzam lahum, yang mana kita nak menyeru kepada mereka tentang hakikat Islam. Wa nahu ad-dinul qayyim, yang mana Islam itu sebagai dinul qayyim, kama qala Allah taala, seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maksudnya bukan di dalam surah ini saja Allah menyebut tentang agama Islam ini sebagai dinul qayyim. Allah menyebut di dalam ayat-ayat yang lain tentang agama ini sebagai agama yang qayyim, dinul qayyim, agama yang benar, agama yang kukuh. Seperti mana Allah menyeru, fa'aqim wajhaka lid-din, maka berdiri teguhlah, menghadapkan wajahmu kepada agama hanif. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, maka bangunlah, tetaplah wajah kamu menghadap agama yang hanif. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang mana fitrah Allah ditetapkan sebagai kepada manusia ke atasnya, la tabdila li khalqillah, tidak berubah, kan, tidak berubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, Allah menyebut inilah dia agama yang qayyim, agama yang benar, agama yang kukuh. Walakin aksarun nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan disebutkan oleh Ibn Asyur, al-qayyimah ni apa tadi? Kita kata dinul qayyim, dinul qayyim. Al-qayyimah dikatakan Ibn Asyur asy-syadidah al-istiqamah. Wa qad taqaddam anifan, maksudnya sangat kukuh, tidak bergerak, tidak berganjak. Ini tetap. Kalau pendirian yang tetap, kalau agama yang kukuh, agama yang tetap, tidak berganjak. Inilah dia dinul Islam.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Kekallah mereka di dalamnya. Dan inilah dia ancaman Allah Subhanahu wa taala. Selepas Allah menurunkan bayinah, mereka kata lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Mereka ini tidak akan berganjak sehinggalah ta'tiyahumul bayinah. Maka kita dah datangkan bayinah berupa rasul, berupa ajaran-ajaran rasul, berupa syariat, tapi mereka masih lagi tidak mahu mengikut. Dikatakan, diberikan ancaman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang yang kafir, orang yang ingkar daripada ahli kitab dan musyrik. Maksudnya orang-orang yang ingkar ini dikatakan fi nari jahannam, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum khairul bariyah, mereka ini ialah sebaik-baik makhluk, seburuk-buruk makhluk. Syarrul bariyah, mereka inilah seburuk-buruk makhluk. Maka dah diberikan bukti. Ini ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelum ni yang kita katakan bahawa contohnya dalam surah At-Tin kan, kita baca kan tentang manusia ni sebaik-baik kejadian kan. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balalil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dah baca surah laqad khalaqnal insana fi ahsani. Manusia dicipta dengan sebaik-baik kejadian. Kita dah baca dulu dalam konteks akal. Kita dah beri akal. Tidak beriman juga dikatakan sini syarrul bariyah. Ini menjawab kenyataan, menjawab ayat di dalam surah At-Tin yang dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Maka dengan akal tadi, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke neraka jahanam. Disebutkan sini ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk, seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Dan orang yang beriman selepas didatangkan bukti kepada mereka itu khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Maka insaflah kita bahawa kalau kita nak berbangga sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kitalah sebaik-baik makhluk, kita kena menyeru, kita kena menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi dan mengikut syariat ini, iaitu beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Dan ini dah jaza ni balasan kepada mereka yang mengikut syariat selepas datangnya bukti rasul dan kitab tadi. Di dalam syurga adnin kan, mereka kekal di dalamnya kan, tajri min tahtiha al-anhar, yang mana sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya kan. Dzalika liman khasyiya rabbah. Inilah dia bahawa ayat tentang al-bayyinah, tentang bukti yang nyata yang telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berupa kutubun qayyimah dan berupa dinun qayyimah. Sebab itu ayat ini nama lain ialah suratul qayyimah. InsyaAllah kita beruntung tuan-tuan dan puan-puan kerana kita boleh membaca Al-Quran, kita boleh memahami Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, hati kita menjadi sabat, menjadi kekal, kental, dan akhirnya kita istiqamah di dalam mengerjakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menjadi seperti mana kaum-kaum ahli kitab. Mana sebahagian mereka beriman dan sebahagian mereka tidak beriman, dan Allah telah memberikan ancaman. Dan ayat ini terkandung ancaman-ancaman dan terkandung janji-janji yang baik, ancaman kepada orang-orang yang daripada ahli kitab. Sebab itu didahulukan ahli kitab. Kan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, masuk neraka jahanam, Allah dahulukan dengan ahli kitab dulu berbanding orang kafir, berbanding orang musyrik. Dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Kenapa di ahli kitab? Celaan terhadap ahli kitab ini lebih berat kerana apa? Mereka ini ialah orang yang mengikut ajaran kitab samawi. Mereka mengikut ajaran Injil, mereka mengikut ajaran Taurat. Dan Injil dan Taurat menyeru kepada fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Sepatutnya orang-orang ahli kitab ini, yang mempunyai kitab ini, dia lebih mudah untuk menerima ajaran Allah. Sepatutnya ahli kitab ini
orang yang sepatutnya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka ingkar, maka celaan kepada mereka ini lebih buruk berbanding celaan terhadap musyrik. Orang musyrik ini sebahagian mereka tidak dapat tidak apa, ada sebahagian mereka tidak mengetahui, kita kena bagi tahu mereka. Tapi ahli kitab ini mereka tahu tapi mereka ingkar. Celaan. Apatah lagi kita yang muslim, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menerima Al-Quranul Karim, kita membaca Al-Quranul Karim, tapi kita ingkar, maka celaan untuk kita lebih besar berbanding celaan terhadap orang-orang lain. Kerana apa? Di hadapan kita telah dibentangkan dengan kitab yang qayyim, dan kita telah menganut dinul qayyim, agama yang kuat, yang kukuh, tapi kita masih ingkar, tidak menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka balasan ialah fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Inilah seburuk-buruk makhluk. Kita tidak mahu menjadi seburuk-buruk makhluk, kita mahu menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Dan inilah yang dikatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sajalah kita punya bacaan tafsir kita pada kali ini. Kita membacakan surah Al-Bayyinah. Moga-moga kita mendapat manfaat yang baik dalam kita mentadabbur Al-Quran. Yang penting dengan kefahaman ini kita akan kukuh iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan bersemangat untuk menjalankan suruhan-suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.